Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat menonton Membina Jawara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa dan anak-anak ataupun remaja membina jawara dalam diri kita. Saya Sharifah Alea dan sebelum kita kemukakan topik untuk episod kali ini, saya ingin mengucapkan hello dan selamat datang ke tetamu khas kita pada hari ini. Kita ada Fardia dan Adam. Hai. Assalamualaikum. Kita juga ada Fatin. Hai Fatin. Serta penonton online kami Muhammad dan Dini. Hai guys. Terima kasih kerana sudi bersama kami dalam Membina Jawara. Baiklah, topik minggu ini adalah sebahagian daripada siri mengatasi trauma. Dan episod kali ini kita fokus kepada childhood illness ataupun penyakit di zaman kanak-kanak. Bagi kebanyakan kita, zaman kanak-kanak inilah zaman penuh adventure. It's the time to explore. Zaman kenangan paling indah dan yang paling mengajar kita. Tapi bagi sesetengah masyarakat kita, zaman kanak-kanak ini dipenuhi perasaan sakit, perit dan derita. Apabila menghidap apa-apa jenis penyakit yang memerlukan diagnosis, rawatan dan soalan, bilakah semua ini akan berakhir? Antara penyakit kronik zaman kanak-kanak adalah asma. Dan among the most chronic childhood disease ada juga cystic fibrosis, kencing manis ataupun diabetes dan epilepsi ataupun sawan. Dan walaupun tidak begitu biasa, setiap tahun dianggarkan 400,000 kanak-kanak dan remaja berusia di antara baru lahir hinggalah 19 tahun didiagnos dengan kanser. Ramai yang berjaya lawan dan ramai yang sebenarnya dikategorikan survivor. Namun, kanser masih lagi punca kematian utama di kalangan kanak-kanak dan remaja. Selain penyakit-penyakit yang disebutkan tadi, ada juga kanak-kanak yang dilahirkan dengan masalah jantung atau masalah kesihatan yang lain yang memerlukan rawatan sepanjang beberapa tahun. Like constant rawatan, constant treatment atau sepanjang zaman kanak-kanak mereka. Ada pula penyakit yang lebih susah dikenal pasti seperti lupus dan atau arthritis juvana. Apa sahaja pun penyakitnya, kesannya pada anak itu pastinya ketara. Apa sebenarnya antara pengaruh kehilangan zaman kanak-kanak ini? Bagaimana ibu bapa boleh bantu mereka terus positif dan tidak hilang semangat setelah bertahun-tahun menderita? Panel pakar kita pada hari ini yang bakal bantu kita lebih memahami situasi ini, pakar psikologi kanak-kanak, Profesor Datin Dr. Mariani Magno. Thank you for joining us today, Profesor. Sama. Untuk kanak-kanak yang didiagnos dengan penyakit dalam zaman kanak-kanak mereka, apa agaknya impact pengalaman itu pada diri mereka dalam usia mereka, dalam penambahan usia mereka? Baik, mereka yang didiagnos ada penyakit, pastinya mereka akan down. Of course. Ya. Mereka akan rasa kecewa, mereka akan tanya diri, kenapa dia? Kenapa saya? Ya. Dan begitu juga dengan parents. Kadang-kadang ibu bapa ni kadang-kadang, kenapa jadi macam ni? Ada yang katakan ada yang salahkan diri sendiri. Yes. Ya? Yes. Tapi kalau ini yang berlaku, maka tidak akan ada kesudahan lah. Right. So itu yang mereka akan lalui. Tetapi saya percaya dan yakin ibu bapa di luar sana yang mempunyai anak yang didiagnos penyakit yang agak kronik sejak daripada kecil lagi, mereka pastinya sama-sama memastikan anak itu akan membesar seperti mana kanak-kanak normal yang tak ada penyakit. Right. Ya. Okay. Sebab orang kata tidak ada penyakit yang tidak ada ubat. Tidak ada penyakit yang tidak ada rawatan. Yang paling penting sekarang ini adalah usaha dan semangat serta keyakinan diri ibu bapa tersebut supaya apabila ibu bapa itu sendiri mempunyai konsepkan diri yang positif, maka anak-anak itu akan nampaklah, papa dengan mama yakin sangat. Jadi di situ dia sendiri membina keyakinan itu sendiri daripada keyakinan yang didapati daripada ibu bapa. Tapi pastinya dalam keadaan yang sakit mereka ini, mereka pastinya melalui rawatan demi rawatan, terutama penyakit yang dikatakan bila telah melalui rawatan fasa-fasa tertentu, kesakitan itu terasa. Yes. Di situlah daripada rawatan itu daripada sendiri. rawatan itu sendiri mereka akan ada side effect, terutama daripada segi emosi. Jadi emosi mereka akan sedih, kecewa, terutama kalau kesakitan itu tidak ada sokongan daripada persekitaran. Ya, kadang-kadang kita orang kata senang cakap tetapi kita tidak melaluinya. Katakanlah
Saya sendiri melaluinya lah kata ya. Daripada sejak kecil memang ada penyakit. Tetapi saya sentiasa positif kerana saya melihat ibu dan bapa saya positif. Memang kesakitan melalui rawatan-rawatan itu ada ya. Tetapi tujuannya ialah untuk memastikan kita boleh meneruskan kelangsungan hidup yang baik, positif, boleh main-main dengan kawan-kawan. Sebab kita tahu kan zaman kanak-kanak tu zaman main. Jadi nak tak nak mesti main, tetapi sebelum main tu perlulah di orang kata diberikan kesihatan yang baik. Tapi pastinya lah kalau dia kata kalau dia tak sihat macam mana nak main. Betul. Tetapi kata-kata kecewa, kata-kata sedih ni sebenarnya boleh dibantutkan. Iaitu ibu bapa lah ubat pertamanya. Sentiasa positif untuk memastikan apa sahaja pengalaman yang mereka lalui itu at the end of the day pastinya lebih positif. So kira ibu bapa kira macam memegang watak pembakar semangat itulah. Susah sangat nak maintain positivity. Ini kan lagi when you're staring death in the face. How do you remain positive? Okey, kita sebenarnya bila kita bercakap, kita berdua sekarang bercakap untuk memberi semangat. Ya. Tetapi kadang-kadang apa yang kita bincangkan ini tidak semestinya boleh diguna pakai oleh semua. Of course. Kerana masing-masing ini penyakit berbeza. Latar belakang berbeza. Rawatan juga berbeza. Tetapi apa yang penting adalah lupakan yang silam, ambil pengajaran, pastikan berada dalam zaman semasa untuk kebaikan masa hadapan. Masya Allah. Konsep tu mudah baca, tetapi falsafah itu memang senang. Tetapi untuk menghayatinya, maksudnya kita perlu lihat diri kita bahawa kita cuba buat yang terbaik selagi kita boleh bernafas. Kerana apa yang kita buat itu akan memberi semangat pula pada mereka yang lain yang melalui situasi yang sama. Jadi itu yang sepatutnya dilakukan. Orang kata ajal tu bila-bila. Bila-bila. Kadang-kadang mereka yang tak sakit tiba-tiba dapat berita. Jadi di sini maksudnya semua itu adalah ketentuan Tuhan. Yang pasti selagi boleh bernafas, selagi kita boleh usahakan sesuatu, maka memanglah kita kata, oh ni kalau doktor kata lagi 6 bulan. Jangan mengira hari. Mungkin orang kata senang cakap, tetapi bila kita dah usaha, insya-Allah tawakal, semua itu saya rasa dapat dimudahkan dengan selancar-lancarnya. Ada tak ada trauma itu berbalik semula kepada bagaimana mereka bawa diri mereka. Kalau mereka mahukan mereka melalui trauma itu, mereka akan sentiasa kecewa, putus asa, tidak ada semangat untuk hidup dan tak nak dengar nasihat orang yang lain. Jadi itu empat perkara ini sepatut dielakkan. Jadi selalunya kita bagi yang positif kan. Sekarang ni kita bagi yang negatif supaya mereka tahu perkara ini memang perlu dielakkan. Itu sebab saya kata persekitaran memainkan peranan penting. Yes, orang kata tahap illness itu sendiri, tahap penyakit itu sendiri menentukan severity of the trauma tu. Yang penting trauma itu tetap ada, sama ada kita benarkan trauma itu berlaku dalam diri kita, itu adalah atas kita, atas persekitaran, terutama ibu bapa, kawan-kawan dan juga adik-beradik yang lain. Ataupun kalau mungkin kalau kita memang trauma itu telah pun dirasa, telah pun berlaku, tapi kita cuba sedaya upaya untuk tidak membiarkan trauma itu menenggelamkan kita sepenuhnya. Menenggelamkan kita ataupun menghantui kita. Okey, alright. Okey, itu kalau kita fikirkan balik, itu sangat membantu untuk seorang yang telah pun didiagnose dan mungkin telah pun sampai ke di usia yang lebih matang, tapi kalau kita ingat balik zaman akil balik kita lah kan, nak masuk remaja, nak masuk dewasa tu, already so confusing. Kekeliruan di mana-mana dari segi social, emosi, mental, even physical also so confusing. Ini kan lagi kalau seorang telah pun menerima impact ataupun dah merasakan kesan sebuah penyakit kronik. So adakah itu akan menambahkan lagi? Is it going to be harder for somebody like that?
dia akan jadi terkejut dan takut jika sekiranya mereka tidak dimaklumkan lebih awal. Proses-proses ini akan berlaku. Jadi ini adalah proses yang normal, yang perlu kakak lalui, yang perlu abang lalui. Tak apa, ini memang biasa. Manusia semua dalam dunia ini melalui yang sama, kecuali dia bukan manusia. Betul. Jadi ini adalah perkara yang normal, terima seadanya, kerana penyakit itu memang tetap ada. Kemudian yang puberti itu memang akan dilalui juga. Jadi kita faham kadang-kadang dengan bentuk badan, kemudian tiba-tiba ada keinginan pula nak berkawan dengan yang opposite sex. Opposite sex kata, sukalah dengan dia tapi macam mana ni dia sakit. Jadi tu yang saya kata, stay in the present. Bila stay in the present, jangan fikir apa yang kekurangan yang ada pada diri. Sentiasa bagi tahu diri sendiri bahawa saya sama juga seperti orang lain. Walaupun hakikatnya ada kekurangan dalam diri. Ataupun ada kelainan. Ada kelainan. Ada keunikan. Okey Prof, bagaimana pula, sebab saya ada pernah dengar yang penyakit-penyakit kronik yang memerlukan rawatan-rawatan seperti kemoterapi ataupun dialisis. Yalah, rawatan yang mengambil jangka masa yang sedikit lama tu akan serba-serbi efek ataupun memberikan impact pada cara kita akil balik. Kelajuan mungkin ada yang lambat, ada yang terlebih cepat, ataupun juga pada pembesaran kita dari segi fizikal juga. Like macam rakan-rakan sebaya kita dah ikut jadual lah, kira meninggi mengikut jadual. Kita ni tak tinggi-tinggi. So adakah itu akan memberi kesan jangka masa panjang untuk remaja-remaja ini? Bila seseorang anak-anak itu didiagnose ada kanser, kalau dia berlaku sejak daripada kecil, pembesaran dan perkembangan akan berlaku juga. Akan berlaku sama ada dia cepat atau lambat, itu bergantung kepada keluarga, bergantung pada genetik yang ada dalam diri anak itu. Dan sekiranya apabila didiagnose pula, katakanlah kanser itu selepas puberti, pembesaran dan perkembangan akan terus berlaku juga. Tetapi masih lagi berbeza-beza. Cuma yang membezakan adalah aspek perkembangan fizikal. Bila seseorang itu telah sakit, kita tahu bahawa keadaan dalam badan dia, immunity badan dia, selera makan dia, semuanya berkurangan. Jadi ini memang boleh mempengaruhi proses pembesaran. Keadaan fizikalnya, apabila keadaan fizikalnya begitu lemah, pastinya mempengaruhi kecerdasan otak. Bila saya kata mempengaruhi kecerdasan otak, maka dalam proses belajar itu mereka bukan tidak bijak, tetapi kurang dapat memahami disebabkan oleh banyak perkara-perkara yang bermain dalam fikiran mereka, disebabkan oleh faktor-faktor kesakitan tadi. Yang penting yang saya nak cakap ini ialah mereka tak boleh fokus. Corak tidurnya juga akan berubah-ubah. Dan ini mempengaruhilah tenaga yang ada dalam badan. So kita kena ambil kira jugalah jenis rawatan, ubat-ubatan yang akan beri kesan. Alright. Adakah trauma ini yang dilalui anak-anak remaja, adakah ia akan memberi kesan kepada penjaga mereka ataupun ibu bapa mereka juga? Memang. Sebab bila anak kita sakit, kita pun sakit. Betul. Trauma yang dilalui anak itu memang akan mempengaruhi ibu dan ayahnya, memang akan mempengaruhi adik-beradik yang lain. Sebab itu yang dikatakan ikatan keluarga itu sangat kuat. Jadi maksudnya memang trauma itu akan mempengaruhi penjaga dan juga ibu bapa, kerana mereka telah menjaga anak ini sejak daripada kecil lagi. Kalau boleh mereka tidak mahu anak ini sakit. Ada yang kata, janganlah kau sakit, biarlah mak yang sakit. Ramai itu doa sentiasa. Sentiasa. Jadi sentiasa. ini kata-kata, janganlah bagi anak sakit. Kata-kata ini pun dah menunjukkan bukti bahawa memang ibu bapa akan terkesan dengan trauma yang dilalui anak. Alright, antara kira macam telltale signs lah, sebab saya faham especially dalam masyarakat kita ramai sebenarnya anak-anak remaja yang mengalami trauma seperti ini. Dia seakan-akan macam bersimpati pada ibu bapa sampai ke tahap yang tak nak tunjuk trauma. Everything that you did was perfect. I am fine. I am 100%. Lepas tu menangis tiap-tiap malam dalam bilik sebelum tidur. Like macam they're going through their trauma on their own. So ibu bapa, macam mana kita nak tengok
kita macam mana kita nak kena pasti okay sebenarnya my child is not okay. Macam mana? Dia sebenarnya yang paling penting indikator ataupun petanda-petanda yang kita nampak, yang sangat nampak ialah yang secara fizikal, iaitu corak tidurnya. Okay. Yang kedua adalah pemakanannya. Okay. Selera makan dia bagaimana. Right. Selera makan dia bagaimana. Kemudian lihat perubahan-perubahan komunikasi dia. Okay. Kemudian lihat juga kepada tahap keceriaan dia bagaimana. Kadang-kadang Lia, kalau anak kita ni nak cuba nak cover line semua-semua, tetapi keceriaan itu tetap nampak palsu juga. Sebab kita kenal anak kita. Ya. Jadi kadang-kadang disebut benda ni. Okey. Jadi ibu bapa perlu tahulah. Maksudnya perubahan-perubahan ini akan nampak ketara dalam diri anak yang melalui trauma, walaupun hakikatnya dia tak tunjuk yang dia I'm now in trauma. Okay. Biarlah dia jadi seadanya. Kalau dia rasa dia nak sedih, dia nak kecewa, dia nak menangis, luahkan. Kerana kalau menyimpan itu boleh lagi menyebabkan keadaan kesihatan itu tidak bagus, tidak memuaskan. Sebab pada masa yang sama kita tak nak juga ibu bapa yang terlebih positif juga, yang macam betul. Anaknya nampak dan positif, ingin mengeluarkan stres, frustration, perasaan sedih, tidak puas hatinya. Betul. Tapi ada juga ibu bapa yang jangan macam tu. Kita kena sentiasa positif, kena sentiasa senyum. Tapi kadang-kadang orang yang stres ni, sebab itu perlu bawa berbincang. Bila dia menangis, biarkan. Biarkan dia menangis. Kerana bila kita dah release semua yang kita ada dalam minda ni, dalam dada, dalam hati ni, kita dah luahkan semuanya pada ayah, pada ibu, pada kakak, pada abang. Lepas tu kita rasa lega, ringan. Jadi begitu juga analoginya kepada mereka yang anak-anak di luar sana yang cuba menyimpan apa yang dilaluinya supaya mak ayah ni senang hati. Okay, alright. Macam mana agaknya seseorang yang mempunyai trauma, yang menghadapi trauma dari yang berpunca daripada penyakit di zaman kanak-kanak ataupun zaman remaja, macam mana diorang boleh dapatkan bantuan? Andai kata dia support system tu tak seberapa nak supportive sangat, where can they get help? Kalau support system tu tak berapa nak supportive sangat atau tidak begitu menggalakkan, apa yang paling penting ialah perlu ada individu lain. Okay. Kalau di sini, kalau kita lihat, kalaulah katakan parents atau penjaga itu sendiri tak mampu untuk menenangkan dan sebagainya, maka yang paling penting ialah anak ini tadi perlulah dirujuk pada psikiatrik ataupun kaunselor ataupun pakar psikologi. Janganlah letak stigma kalau nak pergi kaunselor tu, kenapa dia tu? Kalau nak pergi jumpa psikiatrik, tengok tu. Jadi masyarakat di luar sana, masyarakat di luar sana yang menonton, kita sama-sama nak membantu anak-anak bakal menjadi pelapis generasi akan datang ni. Kita bantu sama-sama. Kita janganlah ada stigma-stigma itu semua. Apabila ini berlaku, ibu bapa tolonglah bawalah anak ini untuk ditenangkan fikiran, emosinya supaya stabil dan supaya stres itu tidak jadi depression pula. Yes. Okay. Saya juga nak tambah sedikit pada pihak caregiver juga, tak kisahlah sama ada ibu ataupun bapa ataupun penjaga yang lain, abang ke kakak ke, anda juga berhak dan sangat-sangat perlu dapatkan bantuan andai kata anda mengalami trauma yang tak dapat anda kawal. Okay, because I have known caregivers who di mana pesakitnya dijaga rapi, cukup semuanya, tapi caregivernya makin lama makin merudum kesihatan diakibatkan berpunca daripada trauma yang dilalui mereka. Sebab Prof pun cakap tadi kan, ibu bapa dan penjaga caregiver khususnya will feel the trauma as well, will suffer that kind of trauma lah, a different type of trauma, but you need to seek help. Okay, do not feel guilty, you have every right to get help juga. So please do. Alright, kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bincangkan childhood illness, okay? Mengatasi trauma siri kita dan penyakit zaman kanak-kanak. Topik episod kali ini. Di talian sekarang ni kita ada tamu khas. Kita ada Puan Fardia, ibu kepada Adam, seorang cancer survivor. Nah, Adam mendapat diagnosis chronic myeloid leukemia ataupun CML di usia 13 tahun ya. Awal zaman remaja.
sentuh je dah dapat diagnosis macam ini. Jadi boleh tak Adam kongsikan sedikit apa yang telah Adam lalui sebaik dapat diagnosis tersebut? It's been so long, but I'll try to remember what I can. I remember spending a few weeks in Kelantan for the bone marrow extraction in the hospital. It didn't feel as long because I was so physically weak that I just slept through the days yang tak ada buat apa-apa. So bangun tidur keluar hospital for the bone marrow extraction. It was the same masa pergi KL for the transplant and the chemo. I was so weak. I just slept through the days. Macam tak ada apa-apa. So I was like physically weak, but emotionally I was, okay. Ada kemungkinan ke you're saying that now because you basically blocked that whole episode out? Kemungkinan, maybe. Yeah? Oh yeah? Maybe. Alright, okay. But you're happy about it lah kan? You're probably glad that you can block it out kan? It's not so easy for some. Mungkin it wasn't as easy for your mother, Puan Fardia. Sebagai ibu, macam Prof cakap tadi, anak cubit peha kiri, rasa peha kanan, anak kita sakit, kita doakan janganlah, every day it's like jangan bagi anak kita sakit, bagilah kita yang sakit. So when you got the news, it must have been devastating. How did you manage? Okay, sebab saya dalam hati kecil ni saya nampak sebab Adam ni cabi. Masa dia umur 11 tu dia cabi. Okay. Lepas tu masa dia masuk 12 tu makin kurus, makin membesar. Lepas tu dia jadi tahu tak, okay, sebelum tu dia jenis macam makan banyak. Alright. Contoh kalau kita order McD kan, dia akan makan Big Mac. Okay. Lepas tu siapa yang tak habis tu dia akan kutip. Dia macam tu sampah. Alah. Tapi as he grow older, yang macam nak masuk umur 12 tu, satu burger pun tak boleh habis. Oh no. Tahu. Lepas tu dia jadi lemah. Kalau kita keluar pergi mall, kejap-kejap nak duduk. Lepas tu saya cakap dalam hati kecil saya, suami saya sangat sibuk. Jadi saya dah banyak kali, jomlah bawa Adam ni pergi check. Tapi dia sibuk, dia selalu pergi KL, dia selalu nak dekat rumah. Lepas tu saya ingat saya cakap dengan sepupu saya, janganlah Adam ni ada kanser. Saya sebut. Wow. Saya ada sebut. Buat betul. Saya ada sebut. Sebab memang nampak ketara dia daripada cabi tu jadi kurus, letih. Okay, lepas tu husband saya one day macam agree lah. Oh, yelah nampak dah cengkung, bawah mata dah hitam. Lepas tu dia bawa pergi pediatrician tu cakap, oh dia ni tak ada apa-apa sebab ni mungkin proses nak membesar, nak remaja, nak akhir balik. Wow, okay. Dia tengok saja, dia tak ambil blood test ke apa, dia tengok. So kita pun balik lah. Okay, anak kita alhamdulillah tak ada apa-apa, doktor cakap macam tu. Tapi saya still percayalah, tak sedar hati. Lepas tu parents saya datang daripada Kuantan, tengok Adam, dia kata, anak awak ni macam kena denggi, bagilah bawa pergi check darah. Dia cakap macam tu, insist, dia kata, my dad kata insist check darah. Lepas tu husband saya pun bawa pergi klinik kesihatan biasa je. Klinik kesihatan. Dia ni kalau ada masa tu dengar denggi je cepat-cepat. Yeah, of course. Time tu kan. So ambil darah, masa dia dapat, dia check darah masa tu, dia tengok muka husband saya, dia mesin tu tak boleh kira dia punya white blood count sebab terlampau tinggi. Sampai dia kena manually count. Allah. Masa tu dia tengok muka husband saya, dia macam tak boleh nak cakap. Dia dah tahu tapi dia tak boleh nak cakap. So dia buat surat, tolong refer ke USM sekarang. Cakap macam tu. So my husband call me, he was calm. Dia call, dia cakap kita kena bawa Adam pergi. Sebab masa tu dia pergi dengan Adam saja sebab saya ada anak kecil 2 orang lagi kat rumah. So dia cakap I kena bawa Adam pergi USM. Okay, kena check. Lepas tu Adam balik rumah baru dia cerita, dia kata ayah berhenti tepi jalan, broke down, nangis. Allah. Dia balik baru dia cerita. Allah. So sampai dekat USM tu barulah doktor cakap he may have, nampak from the readings that he might have leukemia, and they will look into it further lah. Dia akan buat test lagi apa jenis dan so on so forth. Saya masa tu ialah saya speechless, tapi
macam saya, macam dah agak dah kenapa lambat macam tu, faham tak? Lepas tu yelah soalan yang Prof cakap tadi, kenapa saya? Lepas tu saya okay, lepas tu parents tahu, cousins tahu, semua call, everybody, masa tu semua call. Saya okay, tapi ada satu uncle ni call, dia tanya, Adam dah balik belum? Saya kata saya tak pasti, mungkin belum, suara dia pun masa tu tak bertukar lagi. Lepas tu dia cakap okay, dia tak balik lagi. Kalau dia pergi cakap, kalau apa-apa jadi pada dia, katakan Allah ambil dia tak ada dosa. Masa tu saya nangis. Masa tu saya start, I was bawling, I was crying sebab dia cakap macam tu. Reda, dia cakap, kalau Allah nak ambil tak apa. Masa tu saya start nangis. Itu toxic positivity yang level lain tu. It's like macam, why would you share that with me right now? Why? Okay, tapi kita tak boleh lah nak judge kan orang punya kelakuan. But okay, at least you had that moment of release lah. Yes. Okay, alright. But okay, Adam, I tahu you macam antara yang berjaya block out that episode from your life. But I'm sure you akan ingat sikit sebanyak lah kan, waktu menjalani rawatan kemoterapi. Waktu itu, let's say you were diagnosed 13, right? So how long was your the whole chemotherapy rawatan tu? Berapa lama? Like a few years? 1, 2 years, 3 years? Or a few months? The chemo itself sepatutnya 3 bulan. Tapi dia tengok boleh keluar awal dalam sebulan setengah saja duduk dekat hospital. I see. Okay. Yeah. And you were how old that time? 13 jugalah. About 13. 14. So 14. Okay, when I remember, when I was 14, I was busy going out with my friends, baru kenal lepak, baru kenal konsep lepak ya dengan kawan. So I'm sure your friends were doing that juga. So orang tengah lepak, orang tengah buat kawan, Adam baru lepas kemoterapi. How was that for you? So honestly, I didn't feel like I miss out on much. Right. The experience that I didn't have before, experience sekarang, I see. Yeah. Okay. So I'm also lucky to have my small circle of friends from back then sampai sekarang. Yeah. Okay, and how were they like when you were going through this? Macam mana small circle of friends you tu? What was their reaction? What was their approach? They were supportive. Ada yang visit sekali dekat hospital masa I went through my chemo. Ada satu masa tu I tertidur. So ada orang cerita je, ada orang main dekat sebelah sambil you tidur. Bagus kawan you ni kan, gigih dia nak temankan. Get well soon. Alah, so sweet, my goodness. Patutlah berkawan sampai sekarang. Those are keepers. Okay, so dalam your whole treatment dan rawatan segala apa yang telah pun dilalui, akhirnya dapat juga donor, right? Bone marrow donor. Dan transplant yang disebutkan Adam tadi, alhamdulillah was successful, dan sehingga kini you have been in remission. How's it been like untuk Adam sendiri sekarang ini? Sekarang ini okay, I'm good. Kan? I'm in remission, alhamdulillah. Tapi ada tak dalam in the back of your mind rasa macam aku kehilangan zaman kanak-kanak, aku kehilangan zaman remaja disebabkan kanser? Ada tak berfikiran macam tu, Adam? Sejujurnya tak ada. Sebab Adam saya dah accept dah childhood dah tamat masa tu. Right. Bukan apa panggil diambil taken away. It's what came after that's important lah. Right. 2 out of 3 of my siblings were a match. So I'm really thankful for that. Alhamdulillah. It's like it didn't really happen, Right. Macam tak jadi pun. Ya ke, alhamdulillah. Aside from my height growth, ending early and having fairer skin back then, sekarang dah gelap lah. Okay. Yeah, okay. At least I'm still handsome, Oh yeah, of course.
Susah aku nak react kepada Adam ni sebenarnya kan. Anak remaja puan sendiri mengalami sebuah penyakit yang kronik yang pada mana-mana ibu bapa pun kita akan automatically rasa stres, kita akan automatically, you know what I mean or not, lose some form of positivity. Macam mana Puan Fardia maintain untuk terus lawan bagi pihak anak yang mengalami penyakit kronik ini, juga anak-anak yang lagi kecil, you know, because you needed to maintain that sort of positivity for the younger ones as well. How did you do this? Okay, macam Prof cakap at the beginning of the show tadi, pada permulaan show tadi, support system tu saya tak akan deny sangat-sangat penting. Sangat-sangat, saya tak boleh emphasize more on this. Okay, saya punya support system sangat strong. Right. Daripada parents saya, in-law saya, sepupu, kawan, orang yang saya tak kenal pun dekat social media yang tahu pasal masalah saya, reach out nak jumpa even for coffee. Right. Jadi and of course daripada suami saya, kita mungkin saya takkan dapat mengharungi apa yang bila saya fikir balik, tanpa semua orang ni semua macam tolong, daripada benda sekecil tolong beli barang keperluan makanan contohnya. Di mana saya tinggal masa tu di Kuala Lumpur selama 3 bulan. Lepas tu dah tahu ada anak kecil 2 orang yang selalu kena tinggal. Adik saya masa tu sanggup, lepas dia habis degree sanggup tak buat praktikal. Dia stop sebab nak tolong jaga yang kecil-kecil ni. Masya Allah. Jadi dia lambat sikit habislah kan. Lambat sikit grad. Sebab dia sanggup tolong nak jaga yang kecil, yang saya berulang alik ke hospital. Jadi support system tu sangat-sangat penting. Dan dari situ anak-anak yang kecil juga kira macam terlindung lah somewhat daripada mengalami trauma macam survivor's guilt kind of trauma, you know what I mean? Sebab mereka ada support system sendiri, your adik dan ibu yang you know yang berjaya jugalah membahagikan fokus sama rata. Alright, terima kasih banyak-banyak kerana sudi berkongsi Puan Fardia dan juga Adam. Stay on the line. Kita masih lagi nak borak-borak lagi, okay? Tapi kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara hari ini. Sebahagian daripada series Mengatasi Trauma, kita membincangkan penyakit zaman kanak-kanak ataupun childhood illness. Masih lagi bersama saya Sharifah Alia dan juga Profesor Mariani kita yang tersayang. Dan di talian tetamu khas kita, Mek Kelantan sore ni, Fatin Nurliana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okey, Fatin sekarang ini dah berusia 26 tahun, tetapi di usia 18 tahun telah pun mendapat diagnosis rheumatoid arthritis. Okey, setelah 2 tahun mengalami sakit yang tak dapat diterangkan, yang tak dapat di-explain. So please tell us, what is rheumatoid arthritis ni, Fatin? Rheumatoid arthritis ni dia sejenis yang sakit sendi yang teramat-ramat. Dia bukan macam lenguh ke tak, tapi dia rasa sakit tu sampai rasa macam tangan kita sakit, tangan kita tak nak buka. Tak boleh buka? Tak boleh. Sakit teramat sampai nak jalan tu kita rasa macam kita pijak kaca. Memang sakit sangat-sangat. Setiap pagi rheumatoid arthritis ni dia akan sakit morning stiffness waktu pagi. Okay. So saya akan sakit pada jam pukul nak tidur pukul 11 malam. Pukul 11 malam sampailah ke pagi, dan saya akan sepanjang malam tu saya akan menangis dan akan berhenti menangis bila saya tertidur. Allah. So you will cry yourself to sleep sebab sakit. Dan sakit dia adalah pedih ya, like macam menyucuk. Betul. Menyucuk, lepas tu dia sakit macam kita nak angkat tangan pun tak boleh, nak ambil wuduk apa semua memang tak boleh, nak pakai baju sampai tu my mum yang tolong. Semua pergerakan memang terbantu sangat-sangat waktu tu. Tapi masa tu kita tak pergilah, tak refer lagi ke hospital, tapi kita mengurut, kita rasa mungkin angkat berat lah kot, so kita urut kita. Tapi tak ada jalan penyelesaian selama 2 tahun tu. Sakit dia, mula-mula dia sakit
tangan dulu, pergelangan tangan. Tapi okey, dia pun tahan. Dalam 2-3 bulan dia attack lain pula. Attack bahagian tulang belakang. Lepas tu saya rasa okey lagi. Sampai saya tahap 4 bulan ke macam tu, saya nak pergi umrah. Doktor pun saya nak pergi. Yelah, kita nak pergi buat ibadah, tapi kita tak mampu nak berjalan. Takut. Lepas tu saya decide untuk ke klinik kesihatan untuk ambil painkiller ke sementara ke. So pergi klinik kesihatan tu, saya ingat saya ni gout. Sebab kaki dah start membengkak. Oh pula. Ya, faham. Dia dah berpindah kepada kaki pula. Dia pergi ke kaki. Sebab memang tak boleh jalan dah masa tu. Sebab saya rasa macam kalau tanya parents pun, parents kata maybe gout. Sebab saya tak kenal pun apa itu rheumatoid. Okay, and then saya pergi dekat klinik, saya refer dekat klinik pun saya pun bagi tahu klinik. Mungkin saya gout kot. Dia cakap, kalau you gout, you adalah seorang wanita yang pertama diagnose gout dekat sini. Dia cakap macam tu. Sebab dia kata untuk dapat gout di usia muda ni sangat-sangat tipis. Tambah-tambah kalau perempuan. 2 weeks later, doktor cakap tahap radang sangat tinggi. Normal radang kita 19 ke bawah. Tapi that time dalam 200 something ke atas. So doktor terkejut. Doktor cakap, uish, tinggi ni. Kenapa tinggi sampai sana ni? Memang awak sakit ke? Sakit terlampau, saya cakap. And then dia pun cakap, dia tak boleh nak jumpa juga. Sakit apa. Masih lagi tak tahu apa diagnosisnya? Tak tahu. Tapi nak cakapnya ambil darah tu sampai biru dah tangan ni. Aduh. Tu saya pergi follow up 2 minggu sekali. Kalau katakan kalau hospital tu mungkin hari-hari saya kena ambil darah. Oh my goodness. So ini berlarutan, all this blood testing and everything, dari mula rasa sakit ni dah sekitar 16 tahun, betul kan? Betul. Sampailah momen yang doktor cakap, akhirnya kita tahu apa penyakit ni, apa masalahnya. Usia you umur berapa bila dapat tahu tu? Masa tu umur 19. Baru masuk 19, bulan 2. Saya ingat bulan 2. Ya Allah, 3 tahun blood test, ambil darah, segala sakit, segala. So macam mana, apa perasaan Fatin bila dapat tahu ini diagnosisnya? Down juga. Nangis masa tu, pergi dengan mama. Doktor cakap kita kena on steroid, kita kena on MTS apa semua. Ubat tu adalah high risk untuk boleh attack kidney ke, jantung ke. Dia boleh attack organ. Kita buat ikhtiar, tapi selebihnya kita berserah pada Allah. Kita minta je dengan Allah, semoga baik-baik dan rasi dengan ubat ni. Ada je orang makan ubat 30 tahun tapi satu organ pun tak pernah boleh. Right. Masa saya dapat ubat tu, saya boleh tidur dalam masa 4 bulan yang saya struggle sakit tu. Saya rasa saya dapat tidur tu, ya Allah, dunia aku yang punya. Macam nikmatnya baru ada, hidup ni nikmat tu baru ada. So saya makan ubat tu sampailah sekarang. Saya makan ubat tu je rasi, walaupun yelah bila kita dah rasa kita dah sihat, dah rasi ubat tu, dah tak rasa sakit. Saya pun boleh menikmati zaman remaja tu, macam boleh keluar dengan kawan, boleh makan, semua kita boleh makan dah. Tapi throughout all this, what was your parents punya reaksi ibu bapa Fatin sendiri? Adakah mereka membantu, adakah mereka menyokong, ataupun mereka pun macam terkesan juga? Alhamdulillah lah, parents, mama ni okeylah, dia supportive. Dia cakap, jangan rasa kita sakit. Sebab mama tak pernah rasa anak mama sakit. You boleh enjoy dengan life macam biasa, macam orang ramai. Tapi jangan kita rasa down. Sebab kita manusia pun macam kawan-kawan yang lain. Cuma Allah bagi ujian dekat kita sikit je. Untuk kita kena ingat kita sakit dan kita pun ingat Allah. Kita untung lah. Memang cakap kita kena beruntung. Dalam masa sama Allah bagi ujian, tapi dalam ujian tu kita kena ada satu hadiah yang istimewa yang Allah bagi untuk kita selalu ingat dia. Selalu kita ada extra lah. Tapi terkesanlah juga bila saya sakit semua. Mama saya pun datang peluk saya pun semua, cakap kalau boleh sakit ni mama tak nak tanggung, tapi mama yang tanggung sakit ni. Adakah itu membantu Fatin sendiri cope ataupun kira macam mengatasi lah
apa yang membuatkan Fatin down tu mengatasinya? Adakah how are you coping with it lah now? Dapat mengatasi lah sebab masa tu saya dah start sakit balik and kawan-kawan pun dah menjauh dengan saya. Dia cakap, kau ni banyaklah susahkan orang. Kau ni macam asyik-asyik sakit je. Macam, faham tak? Kita rasa macam, ya Allah downnya aku. Masa tu saya tak pernah pun saya dah avoid daripada kawan-kawan. Saya stay je dekat rumah. Saya stay je dekat rumah dalam bilik. Saya duduk je. Macam kata, duduk berkurung je dalam bilik. Sampai satu tahap, mama saya cakap, tak boleh macam ni. Jangan sampai tahap ni sebab nanti bahaya lagi. Sebelum kita akhiri sharing session ni, nak tanya, adakah di usia sekarang ini, Fatin, have you gotten help tak untuk perasaan down tu? Bila Fatin sedih ataupun marah, ada tak Fatin tergerak hati nak dapatkan bantuan untuk itu pula? Untuk seimbangkan balik your emosi, your mental health, ada tak? Sebab dulu kalau saya down, saya ada mama. Tapi mama saya baru meninggal. So saya tak ada kekuatan. Oh my sayang. Allah. Saya tak ada kekuatan nak cerita macam mana saya sakit. Takkan sama dah kita share dengan kakak ke. Takkan sama sebab almost semuanya saya cerita kalau saya sakit. Semua saya cerita dekat mama. Mama, adik sakit ni. Mama saya datang peluk saya. Nasihat saya jangan down, jangan nangis, kena kuat semua. Bila kita sakit sekarang seorang-seorang, kita rasa aku dah tak ada siapa. Adik-beradik aku dah ada family. Even kakak saya pun nurse, selalu bagi saya support. Tapi saya rasa tak sama macam seorang ibu yang bagi kekuatan dekat saya. Of course. Tapi Fatin, you must remember Fatin, that your ibu, segala apa doa ibu semasa dia ada dengan Fatin, macam biarlah ibu yang rasa, janganlah Fatin yang rasa. You kena ingat benda-benda tu semua, segala apa yang dipesan kat Fatin, teruskan berubat, ikhtiar tu kena ada, percaya pada Allah. Dan of course, you need to look for help. You need to get help. Mungkin Prof boleh... Fatin, sebenarnya apa yang berlaku ni adalah ketentuan ilahi ya. Jadi saya pasti arwah Ibu Fatin mau yang terbaik untuk Fatin dan mau Fatin itu kuat. Tetapi kalau Fatin rasa Fatin perlu luahkan pada seseorang, Fatin perlu berjumpa mereka yang profesional, pakar psikologi, psikiatrik ataupun kaunselor, atau kalau mau sendiri bersembang santai dengan saya atau Lia pun kami tak ada masalah. Tapi yang penting sentiasa positif kerana saya rasa itu yang arwah Ibu Fatin mau lihat dalam diri Fatin. Dan itulah yang dia telah didik Fatin sejak Fatin daripada kecil lagi. Because you're such a positive person, Fatin. Bila kita bercerita dengan Fatin, kita dapat rasakan semangat nak lawan sakit ni. Semata-mata untuk maintain positif, aku kena lawan sakit ni. And there's no shame in getting professional help. I have professional help. I have a psychologist, I have a psychiatrist. No shame. Kita nak make sure diri kita ni terjaga supaya kita boleh jaga orang di sekeliling kita. InsyaAllah. Betul? Okay, thank you Fatin. Terima kasih kerana sudi berkongsi dengan kita hari ini. Jangan ke mana-mana, kita nak borak lagi lepas ini. Tapi kita akan berehat seketika, kembali bersama Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alea. Kita juga ada Profesor Mariani kita dan tetamu-tetamu khas kita ada Fardia dengan Adam dan juga Fatin. Episod ini adalah representation Kelantan, okay? Dua-dua pun berada di Kelantan sekarang ni. Tapi sekarang kita akan bersama dengan penonton online kita yang ada soalan untuk Prof. Silakan Muhammad dengan soalan anda yang pertama, silakan. Okay, terima kasih ya. Prof, soalan saya ialah bagaimana sokongan moral daripada orang sekeliling dapat memberi kesan kepada penyembuhan sesuatu penyakit? Okey, sokongan moral daripada orang sekeliling tu memang pasti memberi kesan kepada penyembuhan penyakit sebab sokongan moral ni dianggap sebagai satu suntikan semangat
Right. Satu suntikan motivasi. Right. Ya, kalau kita sekarang ni sibuk dengan suntikan vaksin Ya, jadi betul. bagi mereka yang sakit di luar sana, sokongan moral itu ibarat satu suntikan semangat, suntikan orang kata keyakinan diri, jadi segala-galanya. Dalam masa yang sama juga, apabila ada sokongan moral, bermakna ada sokongan daripada segi emosi dan juga sosial. Dan bayangkan seorang pesakit yang telah melalui rawatan, katakanlah kanser melalui rawatan kemo, pastinya emosinya merudum. Ya. Pastinya dia agak kadang-kadang rasa nak marah. Ya. Tapi kalau ikut Sebab dia mengganggu hormon juga. mengganggu. Ya. Tapi kalau kita ikut Adam tadi, dia tak ada apa-apa kan. Dia block semua-semua. Dia dah. Tapi kalau pesakit yang lain tu semuanya ada. Yep. Tapi dengan emosi yang negatif, apabila ada sokongan moral dalam aspek bagi motivasi, sokongan emosi, yang negatif itu sedikit lama-lama akan menjadi lebih positif. Right. Jadi pastinya emosi yang positif itu boleh memberi kesan yang positif juga dalam penyembuhan seorang pesakit kanser ataupun sakit apa sekalipun. Ya. Sokongan daripada yang sekeliling itu Ya. akan memberikan kesan yang sangat baik kepada pesakit-pesakit. Alright, Dini pula. Silakan dengan soalan anda, Dini. Ya, Assalamualaikum. Saya nak tanya, bila seseorang dia dah membesar dengan ada penyakit dekat dalam diri dia, bagaimana saya sebagai seorang rakan nak bagi semangat dekat rakan saya supaya dia tak terus rasa diri dia tu useless? Itu soalan saya. It's a good question to support Okey, soalan Dini, Muhammad. sebenarnya Dini sebenarnya adalah sebahagian daripada supportive system tersebut, ya. Tapi bila kita nak sokong seseorang ini, Ya. kita tak boleh layan dia sebagai seorang yang ada penyakit. Yes. Kita tak boleh kata kesian kau nak makan apa, Ah. kesian, marilah jalan, marilah pergi. jaga. Ya Allah, aku bersemangat. Jadi seolah-olah macam dia memberi, dia meletakkan keyakinan diri yang zero keyakinan diri pada kawan tu. Right. Jadi seelok-eloknya apa yang Dini perlu buat ialah layan dia seperti mana dia layan rakan-rakan lain yang tidak ada penyakit. Right. Dan ini secara tidak langsung memberikan semangat, memberi motivasi bahawa woi, kawan dia ada keyakinan diri bahawa dia ni tidak sakit. Yep. Sebab bila kita ni ada sakit, kalau kita demam sekalipun, bila kita kata demam, aku ni demam, akhirnya itu jadi satu doa. Demam tu berpanjangan. ataupun Demam lagi tu teruk. berpanjangan dan muka pun nampak muka demam lah. Ya, Kecuali sakit yang tak boleh tahan itu lain cerita lah. Ya, of course. Jadi layanlah rakan anda itu sebagaimana anda melayan rakan yang memang tak ada penyakit. Janganlah beri kata-kata yang terlalu positif tapi sebenarnya benda itu tidak baik untuk kawan tu. Ya, dia dah sampai ke tahap macam denial pun Ya, ada juga. betul, ya. Tidak memberi ruang pada kawan Dini untuk meluahkan emosinya. Alright? Okay, thank you very much. Alright, akhir kata lah. Okay, pesanan kepada penonton rancangan Membina Juara ini yang mungkin mengalami situasi yang sama. Apa yang susah sebenarnya, it's just a reminder from God to remember to pray, to remember to give, to be thankful for whatever the good that we have. Sebab kalau selalu senang, kita boleh lupa Tuhan. You know? Yeah. So banyakkan orang susah baru berdoa. So macam itulah. Okay. Alright, Puan Fardia? Kalau tak ada support, kalau rasa macam seorang kena handle semua, memang kena get help. Right. Sebab memang pada saya lah support itu sangat-sangat penting. Sebab saya nampak macam dalam ward kan, contoh ada dalam BMT ward tu contohlah ada 4 memang ada 4 patient masa tu, termasuk Adam. Saya boleh nampak beza parents yang berdua yang hari-hari dengan anak mereka dengan parents yang satu orang. Right. Memang boleh nampak beza. Right. Ya, jadi pada saya sokongan moral towards each other ataupun daripada orang lain itu sangat-sangat penting dalam mengharungi masa-masa yang macam ni. Ya. Okey, terima kasih Puan Fardia. Dan ingat ya, Puan Fardia ini memberikan pesanan dari perspektif seorang caregiver. So again, if you are a caregiver and you need help, please reach out. Okay? Fatin, silakan Fatin. Okay, nasihat saya kalau kita dalam situasi kita sakit, kita kena selalu positif, kita ni sehat macam orang lain,
Kalau orang lain anggap kita sakit, kita yakin kita ni sihat. Kita sihat dan saat ni adalah satu hadiah yang Allah bagi untuk kita untuk selalu ingat dia. Macam Adam katalah, kalau setengah orang bila susah baru ingat. Tapi Allah dah ambil kita, dah jentik kita pada usia yang muda. So, kita adalah seorang yang bertuah yang selalu kena ingat, okay, aku kena kuat. Aku walaupun orang sekeliling tak support aku, tapi tak apa. Allah yang bagi aku kesakit ujian ni, tapi Allah ada dengan aku. Walaupun orang lain tak ada, tapi kita kena yakin Allah ni adalah dengan kita sentiasa. Kuatkan kita, sentiasa bagi kita yang kita rasa kita tak mampu buat, tapi sebenarnya kita mampu. Right. Thank you so much Fatin. Terima kasih kepada Fatin, Puan Fardia, Adam, Dini dan juga Muhammad kerana sudi bersama dengan kami pada hari ini. Terima kasih Profesor Mariani juga, dan terima kasih kepada anda semua yang menonton. Diharapkan adalah juga kebaikan yang telah pun anda terima daripada menonton episod kali ini. InsyaAllah, at the very least I hope that pada anda yang masih lagi rasa segan ataupun malu nak dapatkan bantuan, jangan rasa malu, jangan rasa segan. No, kita harus jaga diri kita dulu, barulah kita boleh jaga mereka yang di sekeliling kita dengan elok, dengan baik. Alright, insyaAllah. Okeylah, kepada anda yang ingin berikan feedback ataupun perlukan apa-apa maklumat tambahan, boleh saja layari, like, follow dan share laman media sosial kami. InsyaAllah kita jumpa di episod yang akan datang. Saya Sharifah Alea, ini Membina Juara. Assalamualaikum and bye.